akan belajar ataupun kita akan sambung tajuk bab 3 iaitu 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik untuk bahagian yang kedua. So kamu boleh rujuk buku teks muka surat 187. Okey, so sebelum kita start kita punya kelas, kita lihat dahulu kriteria kejayaan, iaitu yang pertama kamu dapat menyatakan satu daripada dua jenis sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Okey, yang kedua kamu dapat menyatakan 3 daripada 6 komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Dan yang ketiga kamu dapat menerangkan fungsi fuse. Okey, so jom kita lihat sistem pendawaian elektrik di Malaysia dulu. Okey, so rasa boleh nampak tu. Okey, so sistem pendawaian elektrik dekat Malaysia ni dia terdiri daripada dua jenis yang berbeza. Okey, dua jenis yang berbeza iaitu yang pertama adalah pendawaian satu fasa ataupun kita panggil dia juga fasa tunggal, dan yang kedua pendawaian 3 fasa. Okey, so kita lihat dahulu pendawaian satu fasa. Okey, apa dia pendawaian satu fasa ni? Okey, pendawaian satu fasa ni maksud dia ada satu dawai sahaja. Okey, ataupun dia ada dia ada satu jenis sahaja. Ni ada satu je gelombang tu. Okey, so pendawaian satu fasa ni dia sesuai dan stabil untuk penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kilowatt atau 50 ampere. Contohnya kawasan perumahan dekat luar bandar ataupun kawasan perumahan kita lah. Okey, dia menggunakan pendawaian jenis satu fasa. So cuba kita tengok dalam satu kitaran. Okey, ni satu kitaran ni maksudnya daripada sini, daripada yang cikgu garis warna biru tu sampailah dekat sini. So dalam satu kitaran, dalam satu kitaran ni dia ada dua puncak. Okey, ni dua puncak. Puncak tu maksudnya adalah titik maksimum atau titik minimum. Inilah ni puncak. Okey, dan ini puncak. Okey, so dalam pendawaian satu fasa dia ada dua puncak bagi satu kitaran. Itu untuk satu fasa. Kita lihat yang kedua iaitu pendawaian 3 fasa. Okey, untuk pendawaian 3 fasa ni kan, dia mempunyai tiga fasa. Dia mempunyai pendawaian 3 fasa ni, dia ada 3 dawai. Yang biru, yang merah dan yang hijau. So biasanya kawasan mana yang kita guna 3 fasa? Yang menggunakan pendawaian 3 fasa ni kebiasaannya dekat kawasan komersial dan juga industri, di mana penggunaan tenaga elektrik dekat kawasan ini lebih daripada 10 kilowatt atau 50 ampere. So pendawaian 3 fasa ni kalau kita nak banding dengan pendawaian satu fasa, dia lebih stabil. Dia lebih stabil lah sebab dia mengandungi 6 puncak. Kenapa 6 puncak ni? So dalam satu kitaran, yang saya garis ni, warna biru ni, dalam satu kitaran dia ada 6 puncak. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So secara logiknya kalau satu fasa 2 puncak, kalau 3 fasa of course lah menghasilkan 6 puncak. So disebabkan itulah bekalan arus pendawaian bagi 3 fasa ni dia lebih stabil sekiranya kita nak bandingkan dengan satu fasa. Boleh tak kelas? Boleh. Maksud cikgu boleh faham Alright, thank you. So kita nak tengok pula pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah kita. Okey, yang ni kamu boleh tengok buku teks muka surat 188. Okey, jom kita tengok.
Okay. So ini yang kita nak belajar ni tentang yang ada dekat rumah kita je, daripada pencawang bahagian yang kita bincang pada minggu lepas. Yang daripada pencawang bahagian tu dia masuk sampai ke dalam rumah kita. So ni gambar yang dekat paparan skrin laptop dan juga handphone kamu tu yang dah diringkaskan. Okey, gambar ni cikgu ambil daripada channel Cikgu Taufik Ibrahim. Okey, salah seorang cikgu sains jugalah. Okey. So kita tengok dia bermula daripada kabel utama. Okey, yang pertama ni dia bermula daripada kabel utama. So dekat kabel utama ni adalah daripada luar rumah kita lah. Okey, dekat luar rumah kita tu. Okay. So kabel utama ni dia daripada pencawang bahagian, dia akan masuk ke kawasan rumah kita. Okay. So wire elektrik dari kabel utama ni dia akan sambung ke rumah. Dia terdiri daripada 2 wire ataupun 2 dawai, iaitu dawai hidup dengan dawai neutral. Okey, dawai hidup tu yang masuk, dia dah hantar masuk tenaga elektrik yang bernilai 240 volt. Okey. Kemudian yang kedua adalah kotak fuse utama. Okey, dekat rumah kamu, dekat luar rumah kamu tu ada meter elektrik kan? Perasan tak meter elektrik tu duduk dekat mana? Ada. Ada. Meter elektrik tu duduk dalam rumah ke luar rumah? Luar. Dia duduk dekat luar rumah. So sebelah meter elektrik tu ada kotak fuse utama, betul tak? So itulah kotak fuse utama. So kotak fuse utama tu dia ada satu fuse utama yang kontrol semua dalam rumah kita. Okay, dia kontrol semualah. Okay, dan dekat dengan kotak fuse utama tu dia ada meter elektrik. So meter elektrik ni fungsi dia untuk dia sukat atau dia ukur jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan untuk isi rumah kita. So kalau dulu sebelum musim COVID akan ada abang TNB datang ambil bacaan meter and then dia bagi bil elektrik kita. So sekarang tak ada, sekarang dia buat anggaran sahaja. Okey. So yang keempat, ni barulah dia masuk ke dalam rumah. So kalau kita bahagi dua, yang ini luar rumah, ini dalam rumah. Okay. So dalam rumah kita akan ada satu unit pengguna dan kotak fuse. Okay, kita ada unit pengguna dan kotak fuse, di mana kotak fuse kita dekat unit pengguna ni dia ada switch utama. Okay, mana satu switch utama? Ini switch utama. Okay, so ini adalah switch utama. Okay, switch utama ni yang akan kontrol jumlah arus yang mengalir melalui litar dalam rumah. Okay, dan yang kedua, dia ada pemutus litar. Okay, yang ini dia ada pemutus litar ELCB. Okay, pemutus litar ELCB yang mana ELCB ni dia akan memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. So perasan tak, sometimes kalau ada kilat dekat rumah kita tiba-tiba dia akan blackout. So mak kamu pun kata pergi balik tengok dekat main switch, naikkan balik switch yang jatuh tu. So itulah dia. Okay, itulah dia pemutus litar ELCB. So dia akan kontrol dekat satu rumah kita tu. Okay, kemudian yang ketiga, yang ini iaitu pemutus litar MCB, miniature circuit breaker, yang mana dia akan asingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okay, so kalau kita tengok dekat sini dia ada 4 litar lah. Okay, dia ada 4 litar dekat sini. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 litar elektrik itu, yang pertama tu adalah litar pencahayaan. A ni yang cikgu labelkan A tu. Okey, A tu adalah litar pencahayaan. So itu dia masuklah lampu, kipas semua tu. Okey, lampu, litar pencahayaan tu untuk lampu dekat rumah kita. Okey, yang kedua adalah litar pemanas. Litar pemanas ni
untuk kipas, and then kalau ada water heater, dia akan pasang dekat sini, dekat litar pemanas. Yang ketiga adalah litar penghawa dingin, untuk kita pasang aircon. Okay, kita pasang aircon. Dan yang keempat adalah litar kuasa. Saya salah label A, B, 1, 2, 3. Contohnya A, B, C dan D. Ni yang keempat ni adalah litar kuasa. Litar kuasa ni plug point. Contohnya kamu nak guna apa, charger, kamu letak soket kat situ. So itulah pembekalan tenaga elektrik dan juga sistem pendawaian elektrik dekat rumah kita. So kalau kamu tengok dekat dekat unit pengguna dan kotak fuse ni, dia akan ada satu dawai iaitu yang dekat litar kuasa ni. Dekat litar kuasa ni kalau kamu perasan, dia ada 3 dawai, merah, biru, hijau. Okey, so apa merah, biru, hijau? Merah tu adalah dawai hidup. Okey, dawai hidup yang bawa arus elektrik. Dawai neutral yang akan hantar balik arus elektrik tu pergi ke kabel utama. Dan yang dawai bumi hijau tu, dawai bumi tu adalah komponen keselamatan, yang mana kalaulah ada kebocoran arus, okey, so dawai bumi tu dia akan hantar arus elektrik tu tanam dekat bumi. So kuranglah berlaku dia untuk mengelakkan kemalangan dekat rumah kita, kemalangan yang disebabkan oleh elektrik. Okey, dia cari pintas ke retakan elektrik. Okey, alright, boleh faham tak yang ini? Boleh. Boleh. Okey, thank you. So yang ini, okey, santai-santai je kita belajar hari ni. So ini adalah ni bukan palam 3 pin, palam 3 pin. Kenapa pula nak berulang? So palam 3 pin dan palam 2 pin. So cuba kita tengok. Kalau dekat rumah kamu, yang mana satu jenis palam 3 pin dan 2 pin yang kita guna? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat ke, yang kelima ke? Yang mana satu? Sama? Nombor satu. Nombor satu. Okey, yang nombor satu ni kan. So setiap negara ni dia punya palam dia tu berbeza-beza. Okey, dia berbeza-beza. So kalau Malaysia ni lebih kurang sama macam Hong Kong. Okey, dia punya mata dia tu macam ni. Pernah tak awak beli peralatan elektrik? Sekarang kan suka beli kat Shopee. Pernah tak beli and then mata dia tu macam bulat macam ni? Pernah. Okey, sesuai tak kalau mata bulat ni nak letak dekat soket rumah kamu tu? Tak. Susah. Yes, apa yang kat tangan tak ada dah. So kalau kamu tersalah beli, kamu kena guna adapter. Okey, kamu kena guna adapter. Ataupun kalau kamu nak pergi travel, okey, nak pergi travel dekat tempat negara luar. Okey, negara luar especially yang luar daripada Asia lah. Kamu kena bawa satu universal adapter. Okey, kalau kamu buat charger kamu ke peralatan elektrik, kamu kena bawa universal adapter. Sebab nanti charger yang kamu bawa dari Malaysia, mata dia lain. So bila sampai dekat negara luar, nanti soket dia tu tak sesuai dengan kita punya palam. Okay, so that's why kalau nak pergi ke luar negara, kamu kena bawa satu adapter universal. Okay, so kita lihat palam 3 pin dan palam 2 pin dalam sistem pendawaian di rumah. Okay, so kalau kita tengok apa bezanya palam 3 pin dan palam 2 pin ni, kelas? Apa beza palam 2 pin dengan palam 3 pin? Tak ada bumi. Ya, Raiha, tak ada apa? Tak ada dawai bumi. Ya, betul lah Raiha. Dia tak ada dawai bumi Yang mana tak ada dawai bumi? Yang ini, palam 2 pin ni tak ada dawai bumi. Okay, so kalau secara fizikalnya, palam 3 pin dia ada 3 lah pin. Kalau palam 2 pin dia ada 2 lah pin. Tetapi yang kita tak tahu ataupun yang ramai tak tahu, palam 2 pin ni dia kurang selamat digunakan. Okey, so biasanya palam 2 pin ni dia untuk peralatan elektrik yang tidak menggunakan tenaga elektrik yang besar. Okey, contohnya macam pengaring rambut ke, berus gigi elektrik ke. Tapi sekarang dah sangat sedikit
peralatan elektrik yang menggunakan palam 2 pin. Okey, kebanyakan menggunakan palam 3 pin. Sebab palam 3 pin ni dia ada 3 dawai. Okey, dia ada 3 dawai iaitu dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Okey. So saya tak ada palam 2 pin ni. Okey, dalam 3 pin. So dia akan ikutlah kod warna antarabangsa dalam pendawaian seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.32 untuk menjamin keselamatan penggunaan elektrik. Okey. Kita nak tengok pula komponen dalam sistem pendawaian di rumah. Okey, so ni antara komponen-komponen keselamatan dalam pendawaian di rumah. Okey, iaitu yang pertama adalah Swiss. Okey, Swiss ni yang paling penting lah yang akan kontrol semua penggunaan tenaga elektrik di rumah, Swiss utama. So kalau kita off Swiss utama, satu rumah inilah yang akan blackout. Ataupun kalau adanya tiba-tiba blackout, sebelum tu kamu check dulu Swiss utama ni, takut dia off. Kadang-kadang bila ada lebihan arus elektrik yang berlebihan masuk dekat rumah kita yang disebabkan oleh kilat atau sebagainya, pemutus litar ELCB tu dia akan putuskan litar. So kita nak on balik, kita tengok dekat Swiss utama ni. Yang kedua adalah fuse. Okay, so fuse ni memang ada dekat palam 3 pin fuse ni ada dekat palam 3 pin. Yang ketiga adalah Earth Leakage Circuit Breaker, iaitu ELCB yang cikgu cakap tadi tu, yang dia digunakan ataupun berfungsi untuk putuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melalui dia. Okey, yang D pula Miniature Circuit Breaker, yang mana dia asingkan litar akhir ke bahagian peralatan elektrik. Yang kelima adalah dawai bumi, yang mana dawai bumi ni kalaulah ada berlakunya arus yang berlebihan, okey, so arus yang berlebihan tu akan ditanam ataupun dihantar ke bumi. Bumi tu tanah lah. Okey. Dan yang keenam adalah pengalir kilat. So pengalir kilat ni biasa untuk bangunan tinggi. Okey, bangunan tinggi, so dia akan pasang pengalir kilat ni dekat bumbung. Okey, bahagian atas bumbung. So sekiranya adanya terkena kilat pun, arus elektrik daripada kilat tu akan masuk ke pengalir kilat ni, dia akan hantar ke bumi. Okey, so sekarang kita nak belajar tentang fuse. Pernah tengok tak fuse ni? Tak pernah tengok. Okey, so nanti kalaulah kalau lah mak awak bagi ataupun ayah awak bagi, cuba ambil satu palam 3 pin tu, buka skru dia, tengok dalam tu. Okey. So fuse ni akan terletak dekat sini. Sekejap cikgu tunjuk. Ni. So inilah fuse. So fuse ni dia tulis 13 ampere. Maknanya nilai fuse ni adalah 13 ampere. So arus elektrik yang boleh masuk ke dalam peralatan elektrik ni mesti kurang daripada 13 ampere. Nanti cubalah buka switch tu, tengok dalam tu ada tak fuse. So katakanlah kamu punya peralatan elektrik tiba-tiba nak guna tak boleh pula dah. Kenapalah tak boleh guna? Dah rosak ke setrika ni? Ataupun senangnya kalau rumah cikgu selalu peti ais lah. Okey, peti ais. So kadang-kadang peti ais rumah cikgu tu tak boleh pula dah nak sejuk. Habislah lauk pauk rumah cikgu tu tak boleh nak sejuk. Rosak kan kalau peti ais rosak. So cikgu dah berangan dah nak dapat peti ais baru ni. Peti ais baru tu bukannya murah harga dia. Kurang-kurang 800, 900, 1000 juga kan. So tiba-tiba terfikir entah-entah fuse tu yang rosak. So cikgu buka. Okey, cikgu buka yang soket palam 3 pin tu. Kita tengok dalam palam 3 pin tu dekat bahagian fuse dia tu. So fuse dia tu macam ni lah rupa dia. Okey, macam ni lah rupanya, bulat kecil. So dekat dalam fuse ni dia ada wire fuse. So cikgu tengok dekat sini je. Cikgu tengok dekat wire fuse. Andai katalah wire fuse ni putus. Putus maknanya macam mana?
dia terputus dekat sini. So dia tak bersambung lah kan. So kalau wire fuse tu putus, memanglah peti ais rumah cikgu tu rosak. Maksudnya fuse itu telah melebur dan dia telah memutuskan pengaliran arus elektrik dekat sesuatu peralatan elektrik. So awak bayangkanlah kalau cikgu tak tahu yang ada fuse ni, cikgu tak tahu fuse ni yang rosak, cikgu dah pergi beli dah peti ais baru yang harga dia RM1,000. Padahal fuse ni baru sahaja harga dia beberapa ringgit. So tukar je fuse yang baru, dah selesai masalah cikgu tadi. Okay? Alright. So fuse ni boleh je beli dekat mana-mana kedai elektrik ke, kedai elektrik lah, kedai alat ganti elektrik tu kan. So dekat situ je boleh beli. So fuse ni fuse ni dia bentuk dia macam dalam rajah yang kamu tengok ni, yang mana dia ada satu wire halus yang pendek, yang mana wire yang pendek tu yang kita panggil wire fuse. So wire fuse ni dia mudah panas dia mudah panas dan melebur. Okey, apabila adanya arus yang mengalir melaluinya lebih besar dari nilai fuse tersebut. So dekat sini kalau kita tengok nilai fuse ini adalah 5 ampere. Jadi kalau ada arus elektrik yang bernilai lebih daripada 5 ampere, itu yang menyebabkan wire fuse ini melebur dan putus. Okay? Alright. So sini adalah penutup sesentuh logam. So dalam fuse ini kita isi dengan nitrogen ataupun butiran kuarsa. So sarung fuse itu dia terdiri daripada sarung kaca ataupun porselin. So setiap fuse ni mesti ada nilai fuse. So nilai fuse yang biasa kita guna adalah 13 ampere. Paling besar 20 ampere saya rasa. So yang paling kecil 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere. Saya rasa ada 10 ampere dan 15 ampere. Okay, itu nilai fuse lah. Okay, jom kita tengok jenis fuse. Okay, so jenis fuse ni dia ada dua jenis, iaitu fuse cartridge dan fuse wire boleh ganti. So yang tadi kita tengok tu adalah fuse cartridge. Okay, fuse cartridge. Yang kedua adalah fuse wire boleh ganti. Kita tengoklah peralatan elektrik tu dia menggunakan fuse yang mana. Jadi fungsi dia sama juga, tak kisahlah fuse cartridge ke fuse wire ganti ke, dia berfungsi sebagai alat keselamatan elektrik dalam litar atau peralatan elektrik. Dan lagi satu, dia berfungsi untuk melindungi wayar dan peralatan elektrik daripada sebarang aliran arus yang berlebihan. So pentinglah fuse ni, kecil, murah tapi dia sangat bermakna. Okey. So macam mana kita nak tentukan nilai fuse yang kita nak guna? So nilai fuse itu adalah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan fuse itu melebur. So kalaulah nilai fuse itu 5 ampere, so arus yang masuk adalah 3 ampere. So selamatlah wire fuse tu. Okey. Tapi kalaulah fuse yang masuk, nilai arus elektrik yang masuk tu 6 ampere, so fuse itu akan melebur. Okey, fuse itu akan melebur. So contoh dia wire fuse 5 ampere, dia hanya benarkan arus maksimum 5 ampere untuk mengalir melaluinya. Okay, pemilihan nilai fuse ni dia depends pada nilai arus maksimum yang mengalir melalui 1 litar ataupun peralatan elektrik tersebut. Okay. So fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum yang mengalir melalui 1 litar atau peralatan elektrik. Okay. So contoh penggunaan fuse ini, so kamu boleh tengok dekat sini, sebuah cairan elektrik yang menggunakan arus maksimum 11.34 ampere sepatutnya dipasang dengan fuse nilai fuse 13 ampere. Okay. Ada soalan nak tanya ke? Ada. Okey, so ini adalah keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik. So apabila kita menggunakan peralatan elektrik,
langkah keselamatan perlulah diutamakan. Sebab apa? Sekarang ni nisbah kematian terhadap kecederaan dalam kemalangan elektrik lebih tinggi tau berbanding dengan kemalangan dalam kategori lain. So, kenapa berlakunya kemalangan elektrik ni? Dia disebabkan oleh kita pengguna ni gagal mematuhi langkah keselamatan, yang mana kesan dia boleh mengakibatkan kemalangan yang serius. So, satu daripada langkah keselamatan dalam penggunaan alat elektrik ni boleh kita tengok dalam gambar ini, yang mana wayar bumi menyambung bekas logam ke bumi. Nampak tak? Okey, wayar bumi ni, okey, yang ini dia menyambungkan bekas logam ke bumi. So, sekiranya seseorang individu menyentuh bahagian logam yang dibumikan, okey, arus elektrik yang besar jika ada, dia akan mengalir ke bumi melalui wayar bumi. So, kalau kita pegang logam itu, dia tak adalah berlakunya renjatan elektrik. Lagi satu, okey, lagi satu yang kamu kena tahu adalah fuse. Okey, so arus yang besar tu juga selain daripada dia alirkan ke bumi oleh wayar bumi, so arus yang besar tu juga dia akan meleburkan fuse. Okey, dia akan leburkan fuse dan seterusnya dia akan putuskanlah litar elektrik. Okey, so selamatlah kita pun selamat, peralatan elektrik tu pun selamat. Sebab kalau arus besar tiba-tiba masuk dalam peralatan elektrik tu boleh rosak actually. So bila adanya fuse, selamatlah peralatan elektrik. Bila adanya dan juga kita lah, bila adanya dawai bumi, dia selamatkan individu daripada terkena renjatan elektrik. So kalau nak beli peralatan elektrik, kena tengok betul-betul. Okey, jangan main beli je, tengok murah kamu terus beli. Kena tengok betul-betul. Okey, ada soalan tak untuk bertanya setakat ni? Tak ada. Okey, so kalau tak ada, cikgu nak minta kamu jawab latihan pengukuhan praktis formatif 6.3 dekat modul B kamu yang color kuning tu, muka surat 31 dan 32. So kamu jawab. Esok kita ada 2 masa dan cikgu akan bincang latihan ini di dalam kelas. Boleh? Boleh. Alright, so kamu cuba jawab dulu ya hari ni. Besok kita akan buat sesi perbincangan. Okey, setakat ini saja kelas kita hari ni. Bye semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Sama.